Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang bersedia untuk menambah dan menuntut ilmu. Dan kita mengharap ilmu yang bermanfaat ini ianya berguna pada hari-hari kita berada di akhir zaman. Kerana fitnah yang datang bukan sebarang fitnah, ujian yang datang bukan sebarang ujian. Kerana ujian yang datang ianya berbentuk talbis. Yang dikatakan talbis ini ialah penipuan yang bercorakkan kepada Islam, tetapi ianya bukan daripada Islam. Oleh kerana itu, ilmu yang tepat amat penting. Tak silap Kak Muhammad Fazil, padahal tak sampai pasal sampai. Tak ada. Ujian yang sampai bukan sebarang ujian lagi. Kerana Rasulullah SAW mengingatkan kita ujian yang akhir ini adalah ujian yang terlampau berat. Ujian yang dibandingkan dengan ujian di dalam kubur, di dalam barzakh. Jadi ujian inilah yang akan menyebabkan satu kekeliruan yang besar. Dan tidak mustahil sampai satu ketika orang bercita-cita untuk mati itu lebih baik daripada menghadapi ujian tersebut. Ya, dia macam bukan ujian macam batu belah batu bertangkup. Ya, tak dapat makan telur ikan apa Kak Sabah? Ikan temakul. Mana rupa ikan temakul? Tak tahu saya. Tahu ikan keli, ikan okey. Jadi ujian ini satu ujian yang berat, yang tak dapat kita nak beza antara agama dengan bukan agama, maksudnya antara Islam yang asli dengan Islam yang tidak asli, antara sunnah dengan bid'ah. Kita tak dapat nak bezakan melainkan dengan ilmu. Orangnya pakai jubah, pakai serban, pakai tudung, dikategorikan Islam. Tambah lagi berjanggut, apa lagi? Dalam persoalan inilah yang akan mengelirukan kita di akhir zaman ini. Kalau tidak ada ilmu yang tepat, saya katakan lagi, kalau tidak ada ilmu yang tepat, kita tidak tahu nak membezakan, dan kita akan mengikut arus tersebut. Na'udzubillah min zalik. Saya ingatkan, kerana ini bukan persoalan main-mainan. Ini persoalan antara syurga ataupun neraka. Kalau silap percaturan kita, silaplah kita sampai kesudahannya. Kerana kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti, ya, sebelum dia muncul, orang dah mula mengikut Dajjal. Cuma kita je yang tak perasan. Dah kita katakan Dajjal akan muncul dalam bentuk sebagai seorang Muslim, sedangkan dia kafir. Macam mana Abdullah Ibnu Sabah tu, ya, Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yang menyebabkan orang Islam jadi tonggang langgang tu, ya, sampai berpecah, sampai keluar kabilah, sampai keluarnya Syiah. Ya, berpunca daripada seorang lelaki yang jahat ini, Abdullah Ibnu Sabah. Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, akhirnya dia memecahkan umat Islam. Sampai sekarang kelompok itu muncul. Dan begitu juga kemunculan Dajjal ini, dia muncul dalam keadaan yang mengelirukan umat Islam. Dengan kehebatan dia pandai berhujah, dengan maklumat-maklumat yang ada, dia akan membelit Islam ini dan dia kafir. Kita menyangka Dajjal muncul sebagai orang kafir. Alah, muncul orang kafir, confirm kita takkan ikut. Kalau muncul seperti Bush misalnya, ataupun Obama, ataupun siapa ke lagi, dia muncul kan, ya, muncul macam Brad Pitt, kan, Tom Cruise. Itu pun muncul Tom Cruise, ramai pengikut Allah tergila-gila, walaupun orang tu dah tua, 50 ke 60 tahun dekat dah. Tetapi kemunculan Dajjal dalam bentuk sebagai seorang Islam yang menyampaikan risalah-risalah palsu dia, orang yang tidak ada ilmu akan mengikut dia. Sehingga kan dalam hadis mengatakan, saya tengah meneliti setiap hadis tu nak dikumpulkan dalam satu buku, nak jadikan satu risalah, berhati-hati tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman yang merupakan topingan Islam. Ya, berbahaya sangat-sangat. Orang yang, kenapa saya katakan dia mesti muncul dalam bentuk sebagai seorang Islam? Kerana pada hadis tu mengatakan dia akan mengaku dirinya seperti Nabi. Ya, dia akan mengaku dirinya Nabi, misalan.
Tapi adakah dia mengaku mengisytiharkan Nabi? Mesti ada kelompok yang tak setuju. Tetapi dalam masa yang sama, dia membawa syariat baru seolah-olah dia tu Nabi lah. Berbahaya. Ya. Dan golongan Khawarij yang paling rapat dengan Dajjal, yang dikatakan kuat mempertahankan Islam kononnya, ya Rasulullah kata puasa sehari, berbuka sehari, bertajuk sampai bengkak kaki tu, ya. Tetapi di akhir zaman nanti Rasulullah kata dia akan bergabung dengan Dajjal. Nampak tak kekeliruan yang diberikan kepada kita? Jadi satu benda yang agak sukar kita membahaskan benda ni, bagi saya wallahu alam, kalau Allah minta yang baik di sisi Allah, kalau kematian itu adalah baik untuk kita daripada menghadapi fitnah Dajjal yang kita tak mampu, lebih baik kita mati. Itu kaedah yang kita katakan. Kalau Allah nak memberikan kebaikan, minta Allah istiqamahkan kita dalam beragama. Ya, jadi ibu-ibu kena cari ilmu yang tepat, ibu-ibu. Ya, kalau tidak habis kita. Baik, kita masuk yang ke-11 dalam bab ini, muka surat 688. Kita dah terangkan kisah hadis ni yang berkaitan dengan hadis yang lain, yang Abdullah ibn Mas'ud tu. Sesungguhnya si iblis akan meletakkan singgahsananya ke atas air, lalu mengutuskan anak awak-awaknya tu. Apa dia? Dulu tak ada kalimah awak. Awak nak ke mana? Awak. Anak-anaknya, yakni anak-anak tenteranya. Sariyah tu ialah sarayahu, tentera-tenteranya. Betul kan kalimah tu? Nanti awak-awak apa ya penggunaan? Kan, awak-awak kan, biasa nelayan yang tahu benda ni. Mengutuskan apa? Mengutuskan tentera-tenteranya. Lalu dengan sengaja ia menghampiri sebuah rumah tangga. Dia silap ni ya, maaf ya. Saya kata Abu Abdul Rahman tersilap tang sini terjemahan dia. Innal iblis, sesungguhnya iblis meletakkan arasnya di atas lautan. Lalu dia menghantar, saya terjemahkan bahasa Arab ni melalui bahasa saya. Lalu menghantarkan tentera-tenteranya. Dan dia menghantarkan tentera-tenteranya, minhu manzilatan a'zamaha fitnah yaji ahaduhuma fayaqulu. Manzilah tu bukan rumah, tetapi manzilah satu tahap, satu tempat yang mana a'zamuhum, yang terbesar ujian yang diberikan. Lalu datang seorang mengatakan, ya, aku telah melakukan begini. Okey, kita tengok kat sini. Apabila seorang yang lain datang mengatakan aku telah melakukan begini dan begitu, bukan mendamaikan, ya. Dia bukan mendamaikan kedua pasangan suami isteri tersebut, bukan tu maksud dia. Tu kena padam tu, ya. Aku telah melakukan begini begitu. Lepas tu yang lain pun datang, lebih kurang maksudnya begini begitu. Lalu dia mengatakan, baru dikata, maka si iblis itu berkata, sebenarnya kamu masih belum melakukan apa-apa. Kemudian apabila ada seorang yang lain berkata, aku tidak akan lepaskan orang itu, melainkan aku akan pisahkan dia dengan isterinya. Lalu maka si iblis tadi menghampiri, akan cepat-cepat menghampirinya, lalu berkata, ni'ma anta, kamulah sebaik-baiknya tentera. Bukan ia teruskan bukan. Tetapinya kamulah sebaik-baik, ni'ma anta, kamulah sebaik-baik manusia ataupun tentera, manusia jin ataupun tentera. Ini ada masalah sikit dalam terjemahan ni. Ya, dia puji. Kerana dalam kisah hadis ni, waktu lepas iblis ini, kita dah bicarakan bagaimana iblis boleh meletakkan arasy dia di atas singgasana dia di atas lautan. Orang duk kata Bermuda Triangle ataupun apa semua tu okey lah, kita tak menjadi masalah dalam bab itu. Tetapi nak mengatakan di situ bermula tentera Dajjal yang ditulis oleh dalam buku Pustaka Syuhada oleh Isa Daud tu, kita kata tak ada. Ini persoalan ghaib yang mana kita tak dapat nak bicarakan. Okey. Kemudian
Apabila dia meletakkan tenteranya, lalu dia katakan tentera pergi, tebarkan fitnah. Siapa yang boleh bawa yang terbaik? Lalu orang datang, dikata aku telah buat orang begini, buat begini, buat lalaikan solat, banyak tidur, apa lagi yang buatnya jadi mak rempit. Dia pun buat pengaduan lah, macam kita pergi buat direct selling, balik bagi tahu apa dia dah buat. Pergi buat laporan, kamu tak dapat banyak itu pun tak boleh kan. Mulalah kita kutuk kan. Dan iblis pun begitu juga, kamu tak ada kerja, duduk pun seorang je kan. Lalu pada yang akhir itu tadi, dia katakan, aku telah pisahkan antara suami dengan isteri. Ya, perpisahan. Okay, pisahkan suami dengan isteri. Maka iblis mengatakan, kamulah sebaik-baik jin. Kan, sebaik-baik tentera. Itu dia. Yang tadi yang tak kata yang salah tu, yang mana Ustaz? Dengan sengaja tu tak ada apa? Yang mana? Ia akan menghampiri sebuah... Okey, saya ulangkan sikit-sikit ya, kita betulkan. Inna iblis, sesungguhnya si iblis bukan akan meletakkan arasnya sehingga sananya ke atas air. Buang akan tu. Okey. Lalu mengutuskan tentera-tenteranya, padam awak-awaknya untuk dibawanya berjalan-jalan. Tak ada masa nak bawa berjalan iblis tu. Kan? Dia menghantarkan tenteranya. Okey, minhu manzilatan a'zamuhum fitnah yaji. Okey, di kalangannya mempunyai taraf yang tinggi. Dalam ujian, maksudnya dia membawa di kalangan mereka ada yang boleh membawa ujian yang tinggi, maksudnya fitnah yang tinggi. Kemudian yaji ahaduhum fayaqulu, lalu buang tu, lalu dengan sengaja ia akan menghampiri sebuah rumah tangga, terutamanya menghadapi krisis ketika itu buang. Apabila seorang ataupun seekor jin yang datang dengan berkata, okey, seseorang tu jin lah tu maksud itu. Seseorang. Yang one of the tentera lah. Apabila tenteranya, salah seorang tenteranya datang dengan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu, padamkan bawah tu, mendamaikan kedua pasangan suami isteri tersebut. Itu bukan maksud dia. Dia telah buat begitu. Mana ada? Kecuali kalau mendamaikan apa tu, yang apa, girlfriend dengan boyfriend tu, itu lain. Okey. Suami isteri dia takkan damaikan. Maka si iblis itu akan berkata, sebenarnya kamu masih belum melakukan apa-apa. Betul. Okey. Kemudian apabila ada seekor iblis lain berkata, yakni datang lalu berkata, aku tidak akan lepaskan orang itu, melainkan aku akan pisahkan dia dengan isterinya. Okey. Maka si iblis tadi akan cepat-cepat menghampirinya, lalu berkata, okey, kamulah sebaik-baik tentera. Okey, bukan ya teruskan, ya teruskan. Okey, begitu kedudukan terjemahan dia. Tak apalah, Abu Abdul Rahman kadang tersilap, dia manusia biasa. Kalau kita tak belajar, kita pun nampak iblis pun damaikan suami isteri. Mulalah kita cari jin, kan. Bomoh carilah jin boleh damaikan saya, kan. Bomoh cari untuk suami, tengok-tengok orang yang nama apa, macam Sofia Jin ke apa ke, John Collins pula jin. Okey. Jin, J-E-A-N, ya. Okey.
Oleh hal yang demikian, perpecahan di antara pasangan suami isteri sekaligus boleh meranapkan sistem kemasyarakatan keseluruhan. Inilah motif dan matlamat utama si celaka laknat itu. Okey, baik. Itulah matlamat di antara matlamat jin memecah belahkan. Kita akan bertemu satu hari pesta jin. Bila tu? Ya? Agak-agak bila? Semua tengah menunggu. Dia suka lah maksudnya. Jin suka sangat-sangat. Cepat, Kak Sabah dah nampak dah. Nak sebut tapi takut. Apa tiba satu organ? Dalam masa hari pilihan raya. Kena ingat kan Kak Sabah dapat? Pilihan raya adalah pesta dia. Yang mana umat Islam akan berpecah. Umat Islam pecah tak hari tu? Silap-silap tengah tu bersorak-sorak mengundi. Yo, kamu nauzubillah. Ya, sedih bagi saya, satu kesedihan lah umat Islam berpecah di saat itu ya. Maaflah, saya tak minat politik, tetapi saya melihat itu adalah satu masalah yang besar. Okey, tak apa kalau nak bersisih pandangan, tetapi beradab, berakhlak. Itu je bagi saya. Kamu tak setuju si fulan, kamu tak setuju si fulan, okey, tak banyak cakap. Pergi, zap, pangkah, dah, tutup mulut, dah. Jangan nak bu-bu, tak bu-bu apa semua kan. Lepas tu cakap, kamu kafir, kamu torut, apa semua. Itu bukan adab kita. Silap cara berfikir lain, kita hormatilah. Ataupun tak setuju, buat cara yang betul. Okey? Berpecah. Umat Islam berpecah. Orang kafir memang mereka itu dah berpecah. Tapi mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Tapi orang Islam ni, ya, na'udzubillah min zalik. Sabar aja. Ya, Kak Sabah. Jadi wajiblah setiap suami itu berinteraksi dengan isterinya dengan penuh keharmonian dan romantis. Suasana bicara penuh kesyahduan dan luhur. Semua ini bertujuan agar syaitan tidak lagi mampu menggugat di antara mereka suami isteri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum, dalam surah Al-Isra. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni benar, sesungguhnya syaitan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka, kan. Perkataan yang baik Allah suruhkan. Memang kita menyaksikan dengan perkataan inilah ramai yang bergaduh, ya. Dengan perkataan inilah ramai yang bergaduh. Oleh kerana itu kita dalam bab-bab yang begini kena sabar. Bagi orang yang dah berumah tangga, kadang-kadang ya, kita marah suami tak jawab, kan. Alhamdulillah dia tak jawab. Daripada dia jawab nanti, sakit hati kita lagi teruk, kan. Itu kita kena faham elok. Kadang-kadang suami itu memang dia tak nak jawab pasal dia berfikir panjang nak menjawab, kan. Macam mana Kak Sabah? Wallahu a'lam, ya. Lain orang lain semua cara dia. Tapi nak menceritakan bahawa kadang-kadang orang tu diam tu lebih baik daripada dia balas. Ya, kamu ni macam tunggul ke? Orang cakap tak balas. Nak marah tak marah, kan. Alhamdulillah, pernah saya ceritakan seorang sahabat saya, alhamdulillah dia dah doktor pun, pensyarah di salah sebuah universiti Malaysia. Waktu dia mengajar di satu sekolah tu, ialah sekolah kadang-kadang mak bapa, anak-anak buat problem, dia guru, dia bertindak lah. Tengah dia naik motor, tiba-tiba bapak budak ni pun naik motor, stopkan dia, kan, tahankan dia. Isteri perempuan tu ada kat belakang, marah. Dia marahnya orang ni, ustaz ni. Ustaz ni dengar diam, kan. Habis dah. Isteri dia dah lah tu. Dia marah lagi. Lepas tu dia dah terhenti, dah penat juga terhenti. Abang habis dah bang. Kawan dah senyap, dah tunggu, ingat dia balas. Habis dah bang. Habis dah. Terima kasih. Jalan. Maksudnya benda ni tidak boleh dilayan. Kalau tengah-tengah marah, memang kalau layan itu yang jadi rumah tangga hancur, pecah, kan. Jadi salah seorang kena bersabarlah sikit, ya. Wallahu a'lam, masing-masing punya caralah, ya. Mungkin kadang-kadang isteri marah tu menyebabkan suami jadi kalah, itu lain cerita pula, kan. Tapi wallahu a'lam, ini kita kena pandai dan kita kena faham sebaik-baiknya kata perkataan yang baik-baik, ya. Katakan perkataan baik-baik. Pengucapan yang indah ini dapat mendamaikan perasaan, memanjangkan usia kemesraan. Bukan memanjangkan usia kita, usia kemesraan, ingat tu.
ya, serta menyemarakkan lagi kebahagiaan rumah tangga di antara pasangan suami isteri. Rasulullah pernah bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, mengapa tidak mengutamakan sang gadis agar kamu dapat bersenda gurau dengannya dan dia juga dapat bersenda gurau dengan kamu. Riwayat Bukhari. Ini maksudnya waktu Jabir nak berkahwin, ya, dia dah berkahwin. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu dah berkahwin Jabir? Ya, dah berkahwin. Ya, Jabir pemuda. Kamu kahwin dengan siapa? Aku kahwin dengan seorang janda. Ya, lah, Rasulullah kata, kenapa kamu kahwin dengan janda? Ya, kenapa kamu tidak kahwin dengan anak dara? Di sinilah hadis ini keluar. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, bapa aku mati syahid. Lalu dia meninggalkan adik-beradik aku banyak. Jadi oleh kerana itu aku kahwin dengan janda supaya uruskan adik-beradik dia. Jadi Rasulullah senyap di situ. Di sinilah qaul mengatakan sunnah bagi seorang itu berkahwin, ya, kalau teruna dengan dara. Inilah. Bukan datang seorang, kalau kamu nak ikut sunnah Rasulullah, pergilah kahwin dengan janda 40 tahun tu. Ya amboi, kita pula jadi ustazah waktu tu. Ya, silap. Ya, inilah hadis yang menunjukkan lelaki pemuda dengan dara. Okey. Perisai ke-22. Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang menyebut, yakni sebelum keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, ya, dikatakan kepadanya, kau telah berjaya memelihara, mencegah dan memeriksa diri dari syaitan. Syaitan itu berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana keadaan kau terhadap seorang yang telah memelihara, memeriksa dan menyelamatkan dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, disahkan oleh Al-Albani. Okey. Jadi ini di antara cara kita nak menjaga diri kita di luar rumah. Apa dia? Baca doa. Hafal dah? Alhamdulillah. Oh, boleh cepat je. Kalau dah hafal tu cepat je jawab. Okey. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ini paling kurang. Ya, masya-Allah, baca doa je terus kita terlindung. Ini kelebihan. Macam mana saya nak terangkan benda ni, ya? Agak sukar kita nak fahami, tetapi inilah masalah gaib yang kita beriman. Saya pernah tengok rencana tu waktu saya kecil dulu. Dalam rencana tu, seorang manusia ni kan, macam badan kita ni, sebenarnya haba badan kita ni kuat tau. Cuma kita je tak perasan. Baru kadang-kadang kuat lah kan, tapi haba ni kan nak bagi tahu, dia buat fokus pada seorang manusia tu, nampak haba ni tau. Kiri kanan kita ni nampak haba. Dan nyamuk mendapat kesan manusia ada melalui haba ni lah. Dalam jarak dikatakan dalam 60 meter macam tu, dia dapat kesan. Nyamuk mula mencari-cari terus hingga kat telinga kita tu kan. Okey. Jadi bila saya tengok tu, Masya Allah, kita tak nampak haba badan kita, tetapi ada. Dan begitu juga dalam masalah perisai ni, kalau kita baca secara automatik dia ada perisai dia, kita tak nampak, tu je. Dan Allah akan pelihara. Bila Rasulullah kata Allah pelihara, Allah pelihara. Okey. Jadi di sinilah kita melihat, ya, orang yang membaca untuk keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Okey. Lepas tu adalah tambahan-tambahannya. Ya, tambah-tambahannya, siapa nak baca boleh baca. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Okey. Dah selamat, alhamdulillah. Kalau nak masuk rumah pula, bismillah. Baca bismillah. Paling kurang bismillah. Ada yang riwayat Abu Daud tu ada selisih ulama tentang dhaifnya, tapi bila baca je bismillah, terus secara automatik pintu automatik tu terkeluar. Syaitan tak boleh masuk. Senang je, kan? Bukan susahnya. Bismillah. Kalau ni ukur panjang, Ustaz, Allah panjangnya, kan? Bukan panjang. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dah. La haula wala quwata illa. Itu biasa kita sebut, kan? Okey. Jadi ini di antara perisai-perisai yang amat penting, supaya kita tidak menuduh diri kita dan menuduh diri orang, ada bawa jin lah, ada bawa hantu lah. Ini yang berlaku, subhanallah, balik kampung saudara kan, balik kampung pergi rumah saudara, tengok anak dia main-main yang kecil tu. Lepas tu mak dia pun balik kerja kan,
balik kerja. Dia panggil saya Abang Cik. Abang Cik, ya. Ada benda tak? Dia suruh tengok anak dia, ada benda tak? Ada lah. Kan? Ada hidung, ada mata. Kan? Cakap betul-betul Cik, ada tak? Apa dia? Kata, ada benda tak? Ada jin ke apa? Mana ada? Kita kata, tak ada. Seorang ustaz tu kata ada. Dia cerita. Berpecah. La ilaha illallah, saya pun pening kepala kan. Saya terkejut bila dengar tu. Berpecah sampai tak, anak dia tu tak nak datang ke rumah tu disebabkan ada benda. Dia letakkan. Dan ustaz tu kata, ustaz bukan bomoh Abang Cik. Ustaz apa tu, itu bomoh tu kan. Lepas tu dia kata ayah dia nak datang. Bomoh tu kata ayah tu bawa benda. La ilaha illallah. Saya punya. Jadi dia menjadi masalah. Rumah tu dah lah keadaan anak beranak tu ada krisis sikit antara adik-beradik tu. Bila kena macam tu lagi kuat krisis dia. Jadi ini masalah fitnah yang besar ya. Saya amat menekankan supaya jangan terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Walaupun orang tu orang panggil ustaz. Ya, suruh dia baca surah Baqarah nak tengok kalau betul ustaz kan. Silap-silap tak ada kan. Jadi oleh kerana itu, mereka bila ada mengatakan orang tu bawa benda, ingat itu di antara ciri-ciri ustaz yang penipu, bomoh yang penipu. Dia tu bawa benda. Dia dah tak ada idea nak selesaikan, dia tujukan orang tu bawa benda. Ya, na'udzubillah min zalik. Ingat ya, anak beranak tu berpecah ni sekarang. Itu belum lagi yang subhanallah ya. Kawan ni datang, dia orang Singapura, datang ke Malaysia. Dia pun padan muka dia pun. Ya. Dia nak buat research. Dia nak buat research tentang apa? Tentang hantu. Kan? Dia pergi ke tempat-tempat, dia beli barang-barang yang pelik-pelik kan. Dia buat research tu dekat universiti ni. Dia ambil kos tu apa saya pun tak tahu. Gila punya kos kan. Dia nak lihat benda-benda. Dia macam apa, seekers yang pergi kan. Akhirnya datang kesan kat dia bermasalah kan. Dia macam dah jadi nak kata angau tak angau kan. Dia kata macam nampak itu tak habis buat research belajar Malaysia, balik ke Singapura kan. Lepas tu berkawan pula dengan makcik dia tu jenis kaki bomoh juga. Semua adik-beradik yang rapat dengan dia tu semua dikatakan membawa hantu. Langsung diputuskan hubungan. Nampak? Isteri dia kena kanser. Pergi hanya hospital, saudara datang dia tak layan, tak masuk lah maksudnya. Sampai isteri dia mati pun dia buat layan kan. Dan sekarang dia kontan-kantin seorang-seorang. Jadi gila macam tu je. Itu ada. Tapi yang ni pasal dia nak buat research tentang hantu. Dia pergi ke tempat orang asli, dia ambil lah apa, beli barang-barang yang apa ni, yang macam dipuja apa semua kan. Jadi benda-benda macam ni, na'udzubillah min zalik. Ya, daripada dibuat research macam tu, baik datang yayasan ta'lim belajar macam ni, nampak dah semua kan. Baik-baik ya, pasal kita melihat memang itulah tujuan bomoh, yang mana yang Allah katakan tujuan jin yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Allah kata memecahkan antara suami dan isteri. Itu adalah kemuncak segala-gala kejahatan yang dia nak lakukan. Okey, baik. Perisai ke-23. Abdullah ibnu Amr ibnu As meriwayatkan dari Nabi SAW, apabila mau masuk ke dalam masjid, baginda pun mengucap a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Apabila seorang telah berkata demikian, syaitan akan berkata, terselamatlah dia dari gangguan aku seluruhnya pada hari ini. Masuk masjid pun kena baca. Tidak, masjid tu baik dah. Wallahu alam. Adakah gangguan untuk hari itu, rumah itu di dalam masjid ke, ataupun hari untuk seluruh hari ini? Pasal matan Arab dia tak ada. Ya. Tak berani nak kata. Pasal dia hadis ni dia tak bagi bahasa Arab, jadi tak nampak apa. Takut ada kesilapan terjemahan. Okey, jadi masuk masjid pun ada baca dia a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Nampak, masuk masjid pun kita minta perlindungan Allah
Ya. Masuk kedai. Baca apa Kak? Sabar. Okey, bismillah cukup dah. Dah kedai kat Sabah. Kalau pasal lain pula kan. Perisai ke-24, Abu Hurairah meriwayatkan seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, seekor jengking telah menggigit aku semalam." Lalu baginda menjawab, "Andai kata di waktu petang kemarin awak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nescaya kamu tidak akan mendapat kemudaratan apa-apa." Okey, baca doa ni tiap-tiap petang. Zikir pagi dan petang. Okey, hafal dah kan? Nampak slow aja jawab tu tak apa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, pergi satu tempat, ya, singgah di mana-mana tempat, baca doa ni. Dalam riwayat Ibn Sunni, baginda menyebut barang siapa yang menyebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali, nescaya tidak akan mendapat apa-apa kemudaratan. Dalam riwayat Muslim menyebut barang siapa yang berhenti berkhemah di suatu tempat dan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nescaya tidak akan mendapat apa-apa kemudaratan sehingga dia berangkat semula dari lokasi tersebut. Jadi baca doa ni di mana-mana saja kita singgah. Ya, baca. Tapi yang ni untuk setelah kita lepas asar, sebab nak masuk malam kan, malam gelap. Jadi siang kita tak baca ni kan, kita baca yang tak, ini untuk malam, tetapi kita baca untuk singgah mana-mana tempat je lah. Singgah RNR ke. Perisai ke-25, tak apa kalau kita tak mampu nak hafal cepat, tiap-tiap hari hafal sikit. Baca tu, kalau baca tiap-tiap hari dia lekat satu hari nanti. Ya, bila kita mak saya ustazah, dia mengajar kat orang kampung, makcik-makcik pula. Ya, tentang kelebihan 10 ayat surah Kahfi. Mereka nak hafal tu dekat sebulan. Sampai kan tonggal langgang kami. Sampai nak masak pun susah, duk pulun nak hafal. Sampai terbaring, terapa. Dia kata kami duk hafal tu je sekarang. Alhamdulillah hafal. Setelah sebulan. 10 ayat je. Ya, nampak tak? Jadi kita bukan orang kampung, kita orang bandar, lagilah cepat. Kan? Dengan Quran pen nya digital, boleh berbunyi, kaset dipasang. Okey. Perisai ke-25, Uthman Ibn Affan telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tiada dari seorang hamba yang mengucapkan tiap-tiap waktu pagi dan petang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali berturut-turut, nescaya dia tidak akan terkena apa-apa kemudaratan." Ini semua zikir pagi dan petang. Jadi saya nasihat zikir-zikir yang begini hafal. Boleh beli buku yang ada kat luar tu, hafalkan. Ya. Perisai ke-26, Abdullah ibn Amr meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah dalam musafir dan malam mula menjelang, baginda berdoa, "Ya ardi rabbi wa rabbukallah, a'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fika wa syarri ma khulaqa fika wa syarri ma yadubbu alaika, a'udzu billahi min asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa minas sakinil balad wa min walidin wa ma walad." Okey, hadis sahih. Doa ni bila kita sampai di satu tempat, ya, sampai satu tempat baru, kita balik ke kampung, Kak balik ke mana baru ni? Ke Endon ya? Ke mana? Bali. Ke mana? Bandung. Tak baca pun. Kena baca. Tak ajar ni. Ya, baru ni baru ajar kan. Okey, baca doa ni. Kerana dia berkaitan dengan kejahatan, satu kejahatan yang kita tak nampak. Wa min sakinil balad. Wa min sakinil balad ni di antaranya jin yang dimaksudkan. Selain daripada manusia, jin. Itu mana-mana lah Ustaz. Ni baca doa ni. Maksudnya, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari segala keburukanmu, keburukan yang ada padamu, keburukan yang dicipta ke atasmu, dan dari segala keburukan yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa, makhluk hitam. Makhluk hitam tu agak menarik.
Ya, ini di antara ilmu hitam. Ya. Ular, jengking dan dari gangguan penghuni daerah ini, yakni manusia dan jin, serta dari yang beranak dan yang telah memberanakkan. Okey. Hadis riwayat Abu Daud disahkan hasan oleh Hafiz Ibn Hajar. Dari yang beranak tu manusia Apa juga makhluk yang beranak. Jadi kita baca doa ni untuk pelindung. Kalau nampak. Ini nama doa pelindung. Tak payah nak cari tangkai-tangkai nak berlindung. Ya. Masuk satu tempat baca. Kalau nak lekat hafal, ambil ni photostat, buat apa, eliminatekan dia, lepas tu lekat kat kereta kan. Nak sampai tempat baca doa tu, baca doa tu. Kalau nak saya buat nanti dulu saya fikir tu. Senang ya, senang. Kita boleh baca, anak-anak kita baca, suami boleh baca. Perisai ke-27 berdoa. Abu Al-Azhari Al-Ammari telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila mula melabuhkan badannya di tempat tidur, baginda membaca, Bismillahi wada'tu jambi, Allah maghfirli dhanbi, wa akhsi syaitani, waffiki rohani, waj'alni fi nida'il a'la. Dengan nama Allah aku labuhkan badanku, ya Allah ampunilah segala dosaku, kuncilah syaitanku, lansaikanlah hutang piutangku, dan jadikanlah diriku tahap seruan yang paling tinggi. Riwayat Abu Daud, sanadnya disahkan hasan oleh An-Nawawi. Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku yang patut membaca menjelang pagi dan petang. Rasulullah bersabda, sebutlah Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiris samawati wal ard rabbi kulli syai'in wa malik. Kenapa digaris macam itu? Salah ni. Rabba kulli syai'. Okey, dia rabba bukan rabbu. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Betul, wa malikahu. Dia asalnya Allahumma rabba. Dia macam tu. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, ya Tuhan Maha mengetahui segala perkara gaib dan nyata, Tuhan yang Maha pencipta langit dan bumi, Tuhan kepada semua makhluk dan kerajaan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diabdikan melainkan Engkau sahaja. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan syaitan serta sekutu-sekutunya. Dalam satu riwayat, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila Muslim. Zikir pagi dan petang. Dan aku memohon perlindungan dari dikenakan kejahatan ke atas diriku atau ke atas kaum muslimin yang lain. Dia silap, baris ni dia silap ni, banyak baris silap. Ya. Wada'tu jambi. Ya, ada. Tapi riwayat lain saya baca, kami baca riwayat lain. Sebab Abu Daud ni dah tadi pun Abu Daud juga. Ada, siapa yang ada hadis boleh buka. Ucaplah doa ini ketika kamu melewati waktu pagi dan petang dan ketika kamu mula merebahkan badan kamu di tempat tidur. Okey, hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi, disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Perisai yang ke-28. Abu Tamimah Al-Hayjami berkata, aku pernah membonceng keldai di belakang Rasulullah. Tiba-tiba keldai yang kami tunggang itu tergelincir, lalu aku berkata, celaka syaitan ni. Rasulullah kemudian bersabda. Okey, Rasulullah pernah menaik keldai dengan lelaki ni. Ya, naik keldai. Masya Allah, keldai ni macam kita kapcai. Ya, Rasulullah naik kapcai je kan. Dia ada keldai, ada bagal, lepas tu ada kuda, unta. Itu 4 peringkat kenderaan. Kalau di banjaran apa di Amerika tu, apa nama, dia naik
Binatang tu alma. Okey. Unta, kuda, lepas tu baral. Pernah dengar baral? Kat mana dengar? Piramli, Piramli sebut dalam cerita apa tu? Bodoh bangang baral, dia masukkan kalimah baral. Okey, baral ni memang tengah-tengah. Kecil sikit dari kuda, besar sikit dari keldai. Dan dia kata bingung sikit dari keldai, wallahualam. Masa Piramli dia kutuk tu habis kutuk. Bawah keldai lagi baral dia tu. Okey. Apa tadi? Okey, Rasulullah kalau ikut kategori keldai ni macam kita motor kapcai tu. Apa nak tulis kapcai pun tak erti dah. Okey. Yang ni naiklah motor besar sikit ataupun boleh kata kereta, ambil lah kereta yang biasa punya Proton. Kuda ni mahal lah. Dah kira taraf-taraf kereta-kereta yang mewah sikit. Unta ni BMW, okey, Merc, okey. Ni taraf. Rasulullah naik semua ni. Dia tak ada dah naik unta ke, nak naik keldai, tak main lah. Okey, tambah lagi kambing. Ni dia tak naik. Tulis je. Yang ni dia makan. Okey. Yang ni tak makan, tak boleh makan. Yang ni tak tahu, confuse juga. Yang ni makan. Okey. Apa dia? Keldai tak boleh makan. Keldai ahliyah yang dikatakan keldai yang ada di kampung, di bandar, di kampung maksudnya. Kalau kita duduk Pakistan, duduk Mesir apa semua, kita nampaklah keldai ni ya, di bandar digunakan. Tapi keldai wahsy, himar wahsy boleh makan. Apa dia himar wahsy? Kuda belang. Ni boleh makan. Dia dikatakan himar wahsy. Kuda belang. Kuda ke? Loh, sedap kak. Oi, saya makan. Sedap. Kalau tak ada, kecuali kalau tak ada gigi betul, gigi palsu jangan makan. Lihat. Kalau besar lah kan. Kalau kecil makan. Baral saya tak pasti boleh makan ke tidak. Tapi keldai tak boleh. Pasal disebabkan wallahualam secara kasar, ianya diharam pada hari Fathul Khaybar. Orang dah buat dah masak keldai tu kan. Dah masak rendang tok ke, rendang apa, gulai kawah ke. Tiba-tiba Rasulullah kata Allah mengharamkan keldai dan juga mut'ah. Pada masa itu Imam Syafi'i kata dua perkara diharamkan pada Fathul Khaybar, mut'ah dan keldai. Bayangkan dah masak dah. Kalau kita rendam tok tu, Allah, nantilah kami makan dulu barulah haram kan. Tak, buang macam tu je. Okey. Kuda. Kita kena cuba makan benda-benda ni. Rasa semua dah makan kan? Susu unta, susu kuda. Saya susu kuda belum pergi. Susu unta baru ni pergi kat ladang unta tu, kita tolong Pak Syekh tu, dia bagi 3-4 botol free kan. Habis 2 je boleh minum, 1 tak boleh lah. Okey. Ini kena cuba makan. Ni janganlah cuba makan. Lepas tu cuba makan ni dabbun. Sedap ni. Biawak. Bukan biawak hidup. Biawak Arab, tanah padang pasir. Dab. Ada seorang sebut betul. Apa dia? Dia bukan dab. Dab. Bunyi Arab sikit. Dab. Ni boleh makan. Khalid bin Walid makan, Rasulullah tengok aje. Kak Zara dah makan dah dab. Minyak dia tahu. Dia makan minyak. Mana tu kau buat goreng pisang ke apa ke? Okey. Okey. Ini saya dah makan banyak kali makan dah kan. Sedap Ustaz. Alhamdulillah sedap. Boleh meleleh Halio kalau sebut banyak kali kan.
Okey. Nanti digoreng jangan. Dia ajak. Potonglah kecil-kecil. Amboi, potong. Dia lah. Rupanya Ya. dia macam biawak lah. Digoreng. Banyak biawak. Lah. Tak tahu dah tu jahit depan. Saya buka pintu nak keluar. Pintu dia jahit tu kalau masuk dia. Waktu dia tercomot depan pintu betul saya punya loncat. Ya Allah. Besar je. Besar. Dia terbebak. Itu biawak hutan, tak boleh makan. Pasal biawak hutan sifat-sifat dia ada taring. Dia makan anak ayam, kan. Dia ada jenis besar macam apa, biawak apa? Komodo apa tu. Itu orang dia makan. Itu tak boleh. Yang ni biawak ni dia makan biji-biji kacang-kacang ataupun daun-daun dia. Besar tangan, paling besar tangan lah. Tapi dia tak gigit. Kita pegang, cuma kuku dia tajam tu untuk lari tu. Tu je lah. Pandai pegang dia macam kucing. Kita pegang kat tengkuk dia kan. Biawak pegang lah macam tu. Tak. Tak. Dia kategori cicak, tapi kategori yang tak makan haiwan. Lepas tu satu lagi, yang ni saya confuse lah. Dab'un, yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah tu. Memang teringin nak makan, tapi suspend. Dia berbentuk macam serigala sikit, tapi halal. Dalam Ibnu Majah ada sebut hadis tu. Padang pasir je. Jangan kat rumah kita pula kan. Tengok-tengok anjing Yung Hang Ma punya. Tak apa, kita kena cuba adventure sikit kan. Ini kadang ada arnab kita tak makan. Sebab apa? Nak makan teringat kucing. Jadi Belut lagi dah. Belut. Tahu nak jadi cerita. Kisah belut ni. Keluarga saya agak susah nak makan benda-benda macam ni. Kecuali saya je jenis habis belaka. Letak apa, insya-Allah habis belaka. Jadi saya ni minat masak. Memang kecil-kecil minat masak. Jadi satu hari tu saya dapat belut kan, saya ambil, saya siang kan, saya buat sendiri ni nak bagi jamuan makan ni. Potong kecil kan. Tak nampak langsung. Okey, masak, saya pun masak, campurlah apa yang saya biasa masak tu, campur. Okey, sarapan makan tengah hari, hidangkan. Hidang. Mak, ayah, abang, kakak makan, ya, duduk makan. Kita senyap je, relax kan. Makan. Sedap ni kan. Lepas tu dah nak habis ni, mak saya kata, "Fadil, apa ni Fadil?" Makan je mak kan. Belut je. Sebut je ya, terus abang bangun muntah. Semua muntah. Sebelum tu tak ada apa-apa pun. Dia masalah psikologi kan. Tak ada ular? Ada tulang. Tak, tulang macam ikan biasa lah. Kan kadang macam ikan sardin tu, ikan apa yang ikan ubi tu kan, kecil-kecil dia pengat ikan tu. Tapi bila kita sebut ya belut, semua muntah. Bayangkan. Sebelum tu walah sedapnya kan. Psikologi. Pasal kalau masalah macam orang tak boleh makan ni, mari kita ajar. Jangan cerita apa kita beli kan. Macam orang Pakistan ya, dia tak makan udang. Kalau orang Pakistan yang duduk di Pakistan kat sini dah habis dilantaknya. Tak makan udang, tak makan sotong, tak makan ni. Satu hari sahabat-sahabat kita buat apa? Udang tu dipotong kecil-kecil, masuk dalam nasi, buat nasi goreng apa, makan. Di Pakistan ada satu mazhab yang dinamakan Hanafi ni, sebahagian mereka ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Udang. Udang, ketam, sotong, pari. Tak tahu kenapa dikatakan haiwan ni ganjil daripada ikan biasa. Di tempat pengajian budak ni, Madrasah Darul Ulum, ya, ulama-ulama mengeluarkan benda-benda sama ada haram makruh, saya kata tak ingat. Bantai pelajar kita buat nasi goreng apa semua kan, hidang kat Maulana ni kan. Hidang Maulana ni makan.
Sedap pula. Apa kamu masak ni? Makan dulu kata. Makan habis. Dah habis baru cerita udang. Oh, udang ke? Macam mana Maulana? Makruh ke haram ke? Halal. Terus halal. Pasal mereka fanatik mazhab itu je. Kami beli, kami ingat lagi waktu mula-mula kami pergi belajar tu, ya, ketam tiap-tiap kali kami bawa balik daripada laut tu, 2-3 guni ketam. Bawa balik, bawa. Orang tak ambil. Peringkat awal dalam tahun 89 macam tu. Lepas tu udang dia perbuang macam tu je. Kalau ada kat pasaran pun harga macam RM4-5 je sekilo. Besar-besar kan. Lepas tu ikan pari buang macam tu je. Sampai bila dah pelajar Malaysia pandai datang beli, orang ni datang, Cina mula start beli, hotel dah mula ambil kan. Terus harga berubah naik. Halal pula semua. Okey, ini di antara perkara yang Belangkas ada macam ketam juga. Adik-adik ketam juga. Tapi tak pernah makan lagi. Mabuk Dia berkata mabuk. Tak. Kalau makan dia macam Wallahualam. Okey, baik. Kita stop kat sini kot. Kat mana tadi? Okey. Perisai ke-28 kita berhenti kat sini. Wallahualam bisawab. Ada persoalan? Tak ada. Kak jangan pula biawak tu di apa? Dijerat pula nak makan. Itu biawak. Hutan. Buat umpan anak ayam masuk Allah. Anak kucing dia makan anak kucing. Musang tak pernah masuk. Tak ada musang tu. Tapi macam kawan kata musang masuk makan dia punya tu ikan. Sekarang masalah dia kata monyet datang lalu. Letak makanan kat luar, monyet makan dulu. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap itu kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.